Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi sirah kita dengan episod pesanan Nabi dalam perang Uhud. Malam kita dah masuk perang Uhud. Hari ini sambungan dia. Perang Uhud adalah perang kedua terbesar dalam Islam. Perang besar yang terbesar dalam Islam, yang pertama perang Badar, yang kedua perang Uhud. Perang Uhud tentera Islam asalnya 1000 orang, tapi berkurang menjadi jumlah sebanyak 700 orang selepas Abu Sufyan hasud golongan-golongan munafik sebanyak 300 orang patah balik. Jadi 700 berhadapan dengan 3000 orang. Nabi tempatkan seramai 50 orang pemanah. Perang Uhud dia terkenal dengan bukit pemanah. Siapa yang pernah dengar sirah, Nabi tempatkan seramai 50 orang pemanah yang mahir di atas bukit tu. Bukit tu dikenali sebagai Jabalur Rumah. Bukit itu bukit yang tak terlalu tinggi. Nabi lantik Abdullah ibn Jubair sebagai ketua pasukan pemanah. Dekat-dekat nak mula perang, Nabi pesan, "Wahai Abdullah, jaga 50 orang ni. Kamu jadi benteng pada tentera Islam. Wahai Abdullah, kamu jaga kami daripada diserang daripada arah belakang." Okay. Apa pun yang jadi, wahai Abdullah, dalam peperangan ini sama ada pasukan kita menang atau kalah, jangan tinggalkan bukit ini. Pesanan tu Nabi cakap, walaupun kalian nampak kami sudah menang, jangan turun, ataupun kalian nampak kami kalah sehingga burung datang mengambil jasad kami pun jangan turun. Nabi pesan. Penting tak pesanan Nabi ni? Nabi bagi takkid ni, penekanan. Sepatutnya kena ikutlah. Kita tengok apa berlaku lah. Kemudian perang berlaku. Sayyidina Hamzah ditambah oleh Wahsy. Semalam dah cerita, syahid Sayyidina Hamzah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, pemimpin umat Islam ketika itu, pemimpin kanan. Pada pusingan pertama, orang Islam bangkit. Semangat sikit kata tentang perang. Bersemangat dan tawakal pada Allah. Baik sangka pada Allah. Kita hari ini dalam apa-apa urusan pun kena baik sangka pada Allah. Pusingan pertama, umat Islam menang. Sehingga kan orang musyrikin Quraisy lari daripada tentang bukang. Syirik-birik daripada takut. Tentera Quraisy yang dibimbing oleh Abu Sufyan mula pecah kacir ketika ini. Pusingan pertama, pecah kacir, kalah. Dan lari meninggalkan barang-barang milik mereka, antaranya kuda, tinggalkan baju perang sebab baju perang berat, tinggalkan apa lagi, makanan. Pandai doktor. Pasukan Islam dan Rasulullah mengejar musuh ketika itu. Dah menang pusingan pertama. Apabila pasukan pemanah melihat keadaan itu, mereka pun menjadi al-ghanimah. Al-ghanimah, apa makna dia? Harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Cuba waktu saya cerita ni, bayangkan keadaan tu. Siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji lagi, dia nampak bayangan ni. Mereka pun turun meninggalkan bukit yang dipesan berkali-kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sehingga yang tunggu waktu tu hanya beberapa orang sahaja, termasuk ketua Abdullah ibn Jubair. Abdullah banyak. Ni kita belajar kisah Abdullah ibn Jubair. Okay? Abdullah kata, tunggu, Nabi pesan dah, kalah pun tunggu, menang pun tunggu, sampailah utusan Rasulullah datang dekat kita, bagi kita semua turun, baru kita turun. Tunggu wahai sahabat-sahabat. Malangnya kat sini, ya Allah, semua dah lari dah waktu tu, turun nak ambil al-ghanimah tadi. Hanya tinggal beberapa orang sahaja, termasuk Abdullah ibn Jubair. Ketika inilah langgar apa? Langgar pesanan Nabi. Ketika inilah pengajaran untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn Walid yang ketika itu mengetuai sayap kiri di pihak musuh, belum Islam ketika itu. Seorang manusia yang Allah cipta khas untuk perang. Allahu akbar. Tak ada perang yang Khalid pimpin melainkan akan menang. Waktu ni dia belum Islam. Bila dia tengok atas bukit kosong, Khalid pusing belakang Uhud tu. Khalid pun dia bawa berapa ramai tentera berkuda? 200 tentera berkuda. Untuk makluman, satu tentera berkuda kekuatan dia sama dengan 4 orang pejalan kaki. Yang ada atas bukit tadi berapa orang? 50 turun ramai dah. Tinggal beberapa orang sahaja. Mungkin belasan, wallahu alam, tinggal beberapa orang sahaja. Jadi 200 nak lawan dengan beberapa orang. Allah Akbar. Boleh ke? Sebab itulah kat sini Nabi pesan jangan turun. Maka pada waktu itu umat Islam dikepung Abu Sufyan. Khalid panggil, wahai Abu Sufyan, patah balik. Kita dah berjaya kepung umat Islam. Abu Sufyan ketika itu menyusun semula pasukan tentera. Bila tentera Islam nak lawan, depan, belakang kena lawan juga. Belakang dah ditawan. Allah Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga tidak diketahui ketika itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu ni umat Islam dah mula pecah kacir dah.
Seluruh pasukan musuh ketika itu menumpukan pada jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Abu Sufyan telah isytihar perang ini untuk membunuh Muhammad. Perang Uhud untuk membunuh Muhammad. Allahu Akbar. Waktu tu Nabi terjatuh dalam satu lubang yang besar. Apabila mereka tak nampak Nabi, sahabat-sahabat tengok kanan tak ada Nabi, tengok kiri tak ada Nabi. Sahabat-sahabat mula panik. Yang nampak Nabi siapa je tu? Yang nampak Nabi? Musuh lah. Musuh nampak Nabi. Ada satu pasukan musuh yang menjerit, Qutila Muhammad, Qutila Muhammad. Maksudnya apa? Muhammad telah terbunuh. Muhammad telah terbunuh. Bila pasukan musuh menjerit Muhammad telah terbunuh, sahabat tengok tak ada Nabi, sahabat mula hilang semangat. Semua anak panah, tombak, pasukan pejalan kaki, musuh menumpukan kepada jasad Nabi. Jadi waktu tu Nabi tak ramai sahabat yang duduk dekat dengan dia. Ketika Nabi jatuh, itulah Nabi cedera parah. Luka dan darah yang keluar dari tubuh Rasulullah adalah daripada kepala sampai ke kaki. Lutut juga ikut berdarah sebab jatuh dalam lubang tadi. Sahabat kanan masih berada di sekeliling Nabi. Antara yang berjalan di sekeliling Nabi ketika itu ialah Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa dia? Sepupu Nabi. Dan Nabi pun sebut ketika itu, Ana Nabiyul Kazib, Ana binul Abdul Muttalib. Dalam Syama'il Muhammadiyah ada sebut tentang ni. Akulah Nabi yang tak ada pendustaan, akulah anak Abdul Muttalib. Zaid ibn Sakan mengajak 4 atau 5 orang Ansar untuk mempertahankan Nabi dengan seluruh dunia yang mereka miliki. Dan dikatakan bahawa seorang, ini sedih, cuba bayangkan Nabi dah lah waktu tu jatuh. Waktu tu tak ramai sahabat yang duduk dekat Nabi, lebih kurang bawah 10 orang. Dan bawah 10 orang ni lah Nabi menyaksikan seorang demi seorang dari Ansar ini syahid. Allah, Nabi menyaksikan sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang terakhir sekali syahid ialah Zaid ibn Sakan. Nabi pakai baju besi. Baju besi Nabi 2 lapis. Baju besi Nabi berat baju besi Nabi lebih daripada 50 kilo. Besi di pipi Nabi, daripada tepi besi tadi, terdunam tikam kedua-dua pipi Nabi. Bila terbenam dalam pipi Nabi, Nabi nak tarik. Bila Nabi nak tarik, sahabat tengok. Sahabat ni nama dia siapa? Ubaidah ibn Jarrah. 10 sahabat yang dijanjikan syurga, salah seorang adalah Ubaidah ibn Jarrah. Apa dia buat? Dia kata, ya Rasulullah, biar aku tarik topi besi tu dengan gigi aku. Dia pun tarik, patah. Tarik lagi, patah. Sehingga dikatakan tidak ada orang yang tidak ada 2 gigi hadapan yang lebih handsome melainkan Ubaidah ibn Jarrah. Sebab apa handsome? Allah bagi handsome dekat dia sebab gigi yang hilang tu digunakan untuk tarik topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab makan coklat Cadbury. Sahabat lain Sa'ad bin Waqqas, sniper Rasulullah, duduk di tepi Nabi ketika ini sehingga yang memberi anak panah Nabi sendiri. Nabi yang hulurkan anak panah. Siapa pernah belajar anak panah? Nabi ambil, bagi. Dia pun panah. Nabi ambil, bagi. Dia pun panah. Bagi, panah. Panah. Macam tu keadaan ketika itu. Laju. Nabi kata, panah wahai Sa'ad, aku tebus kamu dengan ibu dan ayah aku. Kata Sa'ad, Nabi tak pernah menebuskan ibu dan ayahnya pada mana-mana sahabat lain selain aku. Subhanallah. Malik ibn Sinan, nama sahabat juga. Apa dia buat tu? Hisab darah Nabi. Darah Nabi banyak, daripada kepala sampai ke lutut ni darah meleleh. Kepala paling banyak kat pipi ni. Jadi dihisap oleh Malik ibn Sinan sampai kering darah tu. Nabi kata, ketahuilah bahawa darah yang bercampur dengan darahku tidak akan dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat sahabat. Dalam kisah perang Uhud ni banyak sahabat-sahabat yang hebat. Dan kesemuanya yang syahid. Talhah ibn Ubaidillah dan Sayyidina Ali angkat Nabi ketika ini. Talhah juga adalah sahabat Nabi. Dalam 10 orang tu yang dijanjikan syurga. Apa Talhah buat? Sayyidina Talhah, dia jadi benteng dekat Nabi. Dihujani dirinya dengan panah. Disebutkan oleh para sahabat, kalau tengok belakang Sayyidina Talhah tu, tengok ada lebih 60 kesan tikaman dan juga anak panah. Allahu Akbar. Banyak. Sampai tak ada ruang lah kalau 60 tu. Dan dikatakan juga oleh ulama sehingga kan boleh masuk penumbuk dalam belakang badan tu, di antara lubang-lubang 60 tadi tu. Allahu Akbar. Sayyidina Talhah juga, apa dia buat? Waktu Nabi nak naik atas batu, Nabi kan orang cari tak jumpa. Nabi nak tunjuk, aku masih hidup. Ada batu satu kat atas. Nabi nak naik, nak panjat, tak larat baju besi berat. Bukan Nabi tak kuat, tapi Nabi dah letih kat tu. Diserang bertubi-tubi. Waktu itulah Sayyidina Talhah membongkokkan badannya. Nabi pijak atas dia. Nabi pun berjaya naik atas batu.
secara tidak langsung menghentikan gosip orang musyrikin yang cakap Nabi mati. Jadi siapa hari ini yang berjaya untuk menghentikan gosip, orang duk gosip kan dekat kawan-kawan kita adalah orang yang berjaya menghentikan gosip, maka kita juga seperti Sayyidina Talha. Hebat dia, dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu ada satu lagi kisah sahabat yang baru kahwin, nama dia Sayyidina, siapa boleh jawab yang ni boleh balik lah insyaAllah. Sayyidina Hanzalah, betul, boleh balik. Okay, Sayyidina Hanzalah baru kahwin, seorang sahabat baru bersama dengan isteri. Ketika bersama dengan isteri lah sampai seruan jihad ke Uhud, dia pun terima panggilan tu, tak sempat mandi junub, masuk perang, syahid. Bila syahid, orang syahid tidak dimandikan, terus ke bumi kan, sebab orang yang syahid ni mereka hidup bal ahya'un walakin la tash'urun. Waktu Nabi nak pergi dekat jenazah Sayyidina Hanzalah, Nabi tengok ada para malaikat memandikan jenazah Sayyidina Hanzalah. Allah Akbar, kita seronok lah kalau macam tu nah. Semoga Allah rezekikan saya dan juga sahabat-sahabat juga. Dan hasil daripada perkahwinan tadi, Allah hadiah seorang cahaya mata kepada Sayyidina Hanzalah. Bila ditanya kepada anaknya yang sudah besar, kamu anak siapa? Anak dia jawab, aku adalah anak kepada orang yang dimandikan oleh para malaikat. Subhanallah. Ya. Kemudian mereka cuci Nabi dekat satu kawasan Masjid Fusah. Masjid Fusah ni satu kawasan lepas dari musyrikin umum kata Nabi terbunuh. Mereka bawa Nabi untuk pergi cuci luka Nabi yang begitu banyak, yang begitu dalam, darah yang mencurah-curah mengalir laju daripada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan sambung lagi kisah para sahabat dalam perang Uhud, insya-Allah. Assalamualaikum.